Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri pada malam Ramadan, maksudnya siapa yang sembahyang sunat pada malam Ramadan, hal keadaan sembahyangnya itu iman dan wahtisabah, kerana iman dia dan kerana mengharapkan keredaan Allah, غفر له ما تقدم من ذنبه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosa dia yang terdahulu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5 أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam bulan puasa, Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi pergi ke masjid. Kebetulan sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, kata Ubadah bin As-Samit, dia kata, fatalaha rajulani minal muslimin, ada 2 orang duduk tengah rumah Nabi sebelah masjid. Nabi keluar dari rumah nak main masjid dengan satu tujuan. Nabi sampai-sampai ada 2 orang duduk tengah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri
wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'ah. Nabi kata sebenarnya aku keluar daripada rumah mai ni kerana aku nak beritahu dekat hangpa tentang Lailatul Qadar. Nabi kata ni aku keluar mai ni bukan aku nak main semayang. Aku main kerana aku nak habaq dekat hangpa satu benda besar. Aku nak beritahu dekat hangpa satu benda yang cukup membawa manfaat kepada seluruh umat aku. Aku nak habaq dekat hangpa benda ni, tapi aku main fatalaha rajulani. Ada dua orang lelaki itu bertengkar di masjid. Farufi'ah. Nabi kata maka dia angkat benda tu daripada aku. Dalam syarah hadis ni dia beritahu, dia kata maka dilupakan Nabi SAW tentang benda tu. Nabi keluar dari rumah dia, main masjid. Nabi nak buat satu pengumuman penting, lebih penting daripada pengumuman mula puasa, lebih penting daripada pengumuman raya. Nabi keluar main ni, Nabi nak umumkan tentang bila Lailatul Qadar. Ini penting. Pasal Lailatul Qadar itu satu malam yang khairun min alfi syahrin, yang kebaikan yang begitu sekali lebih baik daripada 1000 bulan. Orang benda yang Nabi nak habaq ni benda besar. Benda yang Nabi nak habaq ni benda yang siapa tahu benda ni dia untung besar. Nabi kata malangnya bila aku sampai di masjid ni, wa innahu talaha fulanun wa fulan. Nabi kata ada dua orang duk bertengkar. Kerana bertengkar dua orang ni, Nabi kata farufi'ah. Allah angkat benda tu daripada aku nak beritahu ni. Allah angkat benda tu. Aku jadi lupa apa aku nak habaq tadi. Allah melupakan aku. Nabi kata tak apalah, wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan Allah lupakan aku tentang bila Lailatul Qadar ini baik bagi hangpa. Nabi kata. Nabi kata mudah-mudahanlah hangpa tak tahu tarikh tepat dia bila, baik bagi hangpa. Pasal apa? Pasal bila tak tahu, orang akan cari. Bila tahu, dia tumpu hari itu aja. Jadi bagus juga Nabi kata hangpa tak tahu bila, pasal hangpa nak kena cari bila. Kalau hangpa tahu, hangpa di pulun malam tu saja. Macam mana orang pulun baca Yasin, malam ni subuh Sya'ban. Oh, malam tu maka keluarlah segala hamba rakyat berbondong-bondong, yang kaki datang bertungkat, yang pekak leka bertanya. Pasal apa? Pasal ni malam ni kalau miss, tak ada makna hidup aku tahun ni. Tu baru malam ni subuh Sya'ban, yang berita tentang dia pun kabur-kabur. Ada hadis tapi tidak cukup kuat. Tetapi Lailatul Qadar ini bukan setakat hadis, bahkan Quran bagi tahu tentang adanya satu malam yang nama malam itu Lailatul Qadar, yang malam itu baiknya lebih baik daripada alfi syahrin, lebih baik ber1000 bulan. Bukan Nabi kata, Allah bagi tahu dalam Quran. Benda yang begitu besar, benda yang pasti, benda yang begitu sekali ditunggu-tunggu oleh semua manusia hamba Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi lupa semata-mata sebab kepada dua orang hidup tengkar di masjid. Tapi Nabi kata tak apalah, tak tahu tarikh dia yang tepat pun tak apa. Pasal apa? Pasal hangpa akan mencari pada tiap-tiap malam. Nabi bagi hint. Nabi kata apa? Iltamisuha fi sab'ah wal tis'ah wal khams. Nabi kata tak apa, carilah pada malam 25, 27 atau 29. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'ah. Lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'ah. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا
وقطر اللغط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia apabila sakit Nabi makin serius, wajah ni maksudnya sakit kuat. Apabila sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin serius, semakin tenang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ituni bi kitab aktubu lakum kitaban. Dalam duk sakit kuat tu, sahabat duk ada ramai, Nabi kata buat mai satu kertas, aku nak tulis satu wasiat dekat hangpa. La tadillu ba'da, yang wasiat aku ni kalau hangpa pegang hangpa tak sesat dah sampai bila-bila. Bila Nabi SAW kata macam tu, qala Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata inna Nabi SAW ghalabakul wajah. Umar kata dia, Nabi minta kertas nak tulis, tak payah lagi. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi ni tengah sakit kuat. Wa indana kitabullah hasbuna. Umar kata Allah sudah bagi dekat kita satu kitab Al-Quran, hasbuna, cukup. Sudah turun ayat yang mengatakan Quran ini dah komplit. Ayat yang kata al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat yang kata hari ini Islam sudah jadi satu agama yang lengkap, yang komplit, sudah turun. Mana Quran sudah komplit, Quran sudah lengkap, kita tak perlu lagi kepada tambahan pesan apa-apa. Umar punya pendapat begitu. Melainkan Nabi cakap ni kerana Nabi sakit kuat. Orang bila sakit kuat ni kadang-kadang dia boleh cakap macam-macam. Yang kadang-kadang benda yang dia cakap itu tidak dimaksudkan oleh dia. Umar ingat macam tu. Umar ingat Nabi ni kerana sakit kuat tu, jadi Nabi cakap ni tak boleh ambil kira sangat apa yang Nabi cakap. Kerana sakit Nabi ni kuat. Fakhtalafu wa kathran lahu. Kata dalam hadis tu, maka sebahagian sahabat yang lain ada yang tak setuju dengan Sayyidina Umar. Dia kata Nabi minta kertas, Nabi nak bagi satu wasiat, satu pesan. Kita kena dengar apa Nabi kata. Ni apa pula tu kata Nabi sakit ni, Quran sudah ada, tak payah dengar dah apa Nabi nak kata. Tak boleh. Nabi nak kata apa, Nabi nak pesan apa, Nabi sakit ke tak sakit, itu soal lain. Soalnya Nabi minta benda, Nabi minta kita tulis sesuatu, Nabi kata ini pesan dia, tapi kita kena dengar apa Nabi kata. Ini sebahagian sahabat yang lain. Tapi Umar Al-Khattab, dia dengan pendirian dia cengih, dia garang. So bila dia bercakap, dia kontrol juga. So bila keadaan jadi macam tu, satu kata bagi kertas, Nabi minta Nabi nak pesan apa ni bagi, satu kata tak payah, Quran dah ada, dah komplit dah. Nabi sakit tu pasal Nabi cakap macam ni. Bila tu jadi macam tu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Umu anni. Nabi kata ni, apa bangkit semua, apa pergi pada duduk dekat tu. Nabi sudah marah. Nabi sudah marah. Nabi ni satu orang manusia yang dia tak suka kecoh-kecoh. Kalau kita baca hadis Nabi, Nabi SAW ni dia satu manusia yang jiwanya sangat tenteram. Nabi SAW ni satu manusia yang kalau dia buat apa-apa, dia suka benda tu dibuat sempurna. Sehingga kan Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata at-ta'anni minallah. Nabi kata tenang, tentera, buat kerja slow and steady ini minallah. Sedangkan al-i'tiraf, Nabi kata al-i'tiraf, kalau kabut, gopoh, nak buat satu-satu benda, minas syaitan, itu daripada syaitan. Nabi kata, Nabi dia tak suka kecoh.
Nabi suka tenang, suka tenteram, suka benda tidak jadi kelam kabut. Nabi suka begitu. Bila Nabi tengah sakit kuat, Nabi minta buat mai satu kertas, aktubu lakum kitaban, aku nak tulis satu pesan dekat hampa ni. Yang pesan ni, kalau hampa pegang pesan ni, lan tadillu ba'da, lepas ni hampa tak sesat dah. Bila Nabi request, Nabi minta benda tu, bagi saja. Tapi Umar dengan pendapat dia pada masa tu, dia kata no, Nabi sakit, jangan ambil kira sangat apa Nabi kata. Sebenarnya Quran sudah cukup untuk kita. Betulkah? Di sebelah Nabi terus kata, Qumu anni, ni bangkit, semua orang bangkit pergi daripada aku. La yanbaghi 'indi tanazu'. Nabi kata tidak sewajarnya di tepi aku hampa mai bertengkar macam ni. Marah. Tuan sudah marah. Nabi SAW orang tua, dia sudah marah. La yanbaghi, maksudnya tidak sewajarnya. Kalau terjemahan lama dia kata tidak sayogya. Tidak sepatutnya di sebelah aku, satu aku ni Nabi, yang kedua aku tengah sakit. Tidak sepatutnya hamba mai duduk sebelah aku dan berlaku tanazu', berlaku bercanggah pendapat, bertengkar, hang kata lagu ni, aku kata lagu ni. Nabi kata benda ni tidak sepatutnya jadi. Qumu anni, bangkit pergi, tak usah duduk dekat aku. Faqala Ibn Abbas yaqul, Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia dan Nabi kata begitu pakat bangkit, di antara yang bangkit dia. Faqala, dia pun keluar daripada sisi Nabi SAW. Sambil dia berjalan keluar, Abdullah bin Abbas kata, inna raziyah, kulla raziyah ma hala baina Rasulillah wa baina kitabi. Abdullah bin Abbas sambil berjalan keluar, dia kata, inna raziyah, dia kata alangkah rugi dan alangkah malangnya kita ni. Kita terhalang daripada mencatat pesan terakhir Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertengkar ni Islam tak suka. Tiap-tiap kali mai bulan puasa, bertengkar pula dah. Puasa tarawih ni 8 ke 20. Tak tenteram, kita ni jadi tak aman, kita ni jadi bersatu. Nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, nak buat berapa ke, jangan tak buat. Asas kepada sembahyang malam di bulan Ramadan ini, ataupun asas kepada sembahyang malam kalau tidak bulan Ramadan sekalipun, asas dia ayat Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah, Allah kata qumil laila illa qalila. Itu asas dia. Tuhan kata apa? Bangunlah pada waktu malam, semayanglah walaupun sikit. Itu asas. Asas dia apa dia? Islam suruh kita bangkit semayang malam. Itu asas dia. Bukan asas dia suruh tengkar. Kemudian kaedah semayang malam dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, sa'ala rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar, ma tara fi salati al-layl? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mathna mathna, fa idza khashiya as-subh shalla wahida, fa awtarta lahu ma shalla. Wa annahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum witra, fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Itu kaedah sembahyang malam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah bagi satu khutbah di atas mimbar, bangkit satu lelaki. Dia terus tanya Nabi, dia kata, ma tara fi salatil lail? Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat tuan tentang sembahyang malam ni? Kalau kami nak buat sembahyang malam ni macam mana? Itu maksudnya. Nabi kata, masna. Sembahyang malam ni ialah sembahyang 2 rakaat. Kita bangkit tengah malam,
sedikit bersuci, gosok gigi ke apa-apa, bersih diri, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa kuat, bangkit lagi, Allahu Akbar, 2 rakaat. Berasa kuat, bangkit lagi, Allahu Akbar, 2 rakaat. Nabi kata, makna, buat 2. Fa'idha khasyiya subh, apabila kamu takut macam nak subuh dah, nampak macam nak cerah dah, salat wahidah, sembahyang 1 rakaat. Nabi kata 1 rakaat itu apa dia? Witir. Nabi kata fa'autarta lahu ma salat, maka kamu tutup dengan 1 witir sebagai tutup kepada apa yang kamu sembahyang sebelum-sebelumnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. 2 mazhab, 2 cara melihat hadis ini. Mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i melihat hadis ini juga. Dia kata witir boleh 1 rakaat. Pasal apa? Sebab tadi Nabi kata apabila kamu takut dan nak subuh, salat wahidah, sembahyanglah 1. Maknanya witir boleh buat 1 rakaat. Itu pendirian dan pegangan mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dia kata no, witir tidak ada 1, sekurang-kurang witir 3, dia kata. Pasal apa? Pasal sambung hadis tu. Hadis tu Nabi SAW kata fa'autarta lahu ma salla, maka kamu witir 1 sebagai penutup kepada apa yang kamu sembahyang sebelumnya. Maka mazhab Hanafi kata kita tak boleh tidur bangkit tengah malam semata-mata kerana nak buat 1 witir, tak boleh. Dia kata mesti kena ada sembahyang lain sebagai mukaddimahnya, kemudian baru ditutup dengan 1 witir. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. 1 hadis tapi 2 cara melihat nas ini, 2 cara memahami nas ini. Kita ambil jalan tengah, 1 ke 3 ke, jadi apa? Jadi buah. Dia bercengkak ni, dia ni kata 1 tak boleh, dia kata korang-korang 3. Kami pula kata apa? Pula 3, 1 pun tak apa. Dua-dua tak apa. Dua-dua pun tak apa. Kita selalu mengambil sudut yang merugikan kita. Kita selalu tidak melihat benda ni dari sudut yang menguntungkan kita. Maka hadis yang sama ini berbeza pendapat di antara 2 imam besar. Yang kedua-dua imam ini imam mujtahid. Imam Syafi'i bukan kecil anak, Imam Abu Hanifah bukan kecil anak. Dua-dua ulama besar, dua-dua mujtahid. Hak masalah ni kita. Jadi kita nak buat 1 kan, kita nak buat 3 kan, tidak jadi kesalahan. Jangan bertengkar, janji buat. Sama halnya dengan sembahyang sunat di bulan Ramadan. Sama ada orang tu boleh buat takat 4 ke, dia boleh buat takat 8 ke, dia boleh buat. Ustaz, saya katalah malam tu saya tak boleh nak buat 8, saya buat takat 4 lah, ataupun saya buat 6 lah. Lepas tu dia mes sakit, oh Ustaz, saya balik rumah, saya makan ubat, saya terlena, sampai pagi esok subuh baru saya jaga. Tarawih saya 6 rakaat, kira macam mana Ustaz? Jawab dia apa tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah beri pahala kepada kamu. Maksud dia apa? Maksud dia buat berapa? Tak apa. Cuma yang akhbarnya, itu cerita lain. Cuma yang akhbarnya apa dia? Yang akhbarnya mengikut kesepakatan di kalangan majoriti ulama hadis. Maka mengatakan yang akhbarnya ialah 8 tarawih. Kemudian diikuti dengan 2. Dia kata start dengan 2 ba'diyah isya, kemudian diikuti dengan 8 tarawih. Kemudian diikuti dengan 1 witir. 2 ba'diyah isya, kemudian 8 tarawih. Sudah jadi 10. Kemudian 1 witir. Ataupun dia kata 2 ba'diyah isya, kemudian diikuti dengan 8 tarawih, kemudian ditutup dengan 3 witir. Yang akhbarnya ialah 11 atau 13. Itu yang dicadangkan oleh ulama hadis. Kalau nak buat sampai 20, Umar Al-Khattab di dalam sebuah hadis sahih riwayat daripada Sa'id bin Yazid menceritakan kata Umar buat 20, maka buat 20 juga tidak salah. Dan ada riwayat menceritakan kata Imam Malik di Madinah dia pernah buat sampai 36.
ambil bertengkar 8, 10, 8, 10, 20. Imam Malik pernah buat 36. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi benda-benda macam ni yang penting apa dia? Buat, jangan tak buat. Kita tahu apa cerita sebenarnya, perbahasan dia mengikut mana dan sebagainya, kita buat. Dan setiap yang dibuat, setiap yang diputuskan oleh imam-imam mazhab, semua mempunyai sandaran yang sangat-sangat kuat. Maka mana-mana satu jalan yang dipilih tidak salah. Bahkan yang salah itu ialah orang yang habis masa bertengkar, kerana bertengkar itu tak disukai oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih dalam tafsir surah An-Nisa. Tafsir surah An-Nisa, muka surat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan barang siapa bunuh akan orang mukmin dengan sengaja, iaitu khasat bunuh dengan sesuatu yang mematikan pada biasanya. Malam ini tuan-tuan, dia akan sambung perbincangan kita tentang bunuh sengaja. Memang niat bunuh, memang niat ambil kawan tu naik di tingkat 7 dan 4 turun bagi mati, itu niat membunuh secara sengaja. Tingkat 7 muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau itu niat dia, memang niat dia nak bunuh orang tu, dia pergi ambil dan pak turun daripada tingkat yang kebiasaannya bawa maut. Pada tingkat itu mungkin tak mati, dekat patah kaki ke apa-apa. Kalau tingkat 7 memang mati. Kalau hidup juga, dia ni badan dibuat daripada besar, maka dia tak mati kan? Kalau sekiranya satu orang dibunuh, satu orang mukmin, satu orang Islam yang beriman kepada Allah, dan dia bunuh tu dengan niat nak bunuh, ayat tu kata, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Maka balasan itu ialah neraka jahanam. Ini cerita leceh. Kita bunuh orang Islam, kita bunuh orang yang beriman, balasan dia, Tuhan kata yang pertama apa dia? Yang pertama sekali, fajaza'uhu jahannam. Balasan dia ialah neraka jahanam. Bahkan hal keadaan dia kekal di dalamnya, khalidan fiha. Masuk neraka sudah satu leceh, masuk neraka kekal, ini dua leceh. Tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah atas dia. Dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang yang beriman, dia bunuh itu satu kesalahan besar, dia masuk neraka. Yang kedua, dia kekal dalam neraka. Yang ketiga, Allah marah ke dia. Yang keempat, wa la'anahu, Allah Subhanahu wa ta'ala laknat dia di hari akhirat itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada dia azab yang sangat besar. Cerita dia apa tuan-tuan? Cerita dia berlapis-lapis dia dikenal di akhirat itu. Kerana satu kesalahan bunuh orang Islam, bunuh orang yang beriman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala kata fajaza'uhu jahannam. Yang kedua, khalidan fiha. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi. Yang keempat, wa la'anahu. Yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. 5 janji azab duk tunggu dia. Makna dia apa tuan-tuan? Jangan ingat nak bunuh orang sewena-wena. Dalam membincangkan ayat 93 surah An-Nisa ini, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, kita dah cerita dah bulan lepas. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, dia ni masa Nabi wafat umur dia berapa? 13. Nabi wafat umur 63, Abdullah bin Abbas masa tu umur 13. Beza dia dengan Nabi berapa? 50 tahun. Walaupun beza dia dengan Nabi 50 tahun, masa Nabi wafat dia baru umur 13. Ada hadis Bukhari menceritakan tentang keistimewaan dia. Abdullah bin Abbas ini dalam sebuah hadis,
riwayat daripada dia sendiri, dia kata dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Abdullah bin Abbas dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merangkul dia, peluk dia. Dhammani, telah memeluk aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan masa Nabi peluk aku, Nabi doa. Nabi kata Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, alimkanlah ni budak ni tentang Al-Quran. Maka sebahagian besar daripada ulama-ulama tafsir mengatakan kalau sekiranya tafsiran itu daripada Abdullah bin Abbas, tafsiran itu betul. Pasal apa? Pasal mengambil kira doa Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk dia. Dia kecil lagi, Nabi peluk dia, Nabi doa Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, jadikanlah budak ni alim Quran. Ternyata kita bila baca kitab tafsir ni jumpa nama dia saja. Wa qala Abdullah ibn Abbas, wa qala ibn Abbas, dia saja. Berkat makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan ayat 93 surah Al-Isra, ayat yang kata wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Siapa yang bunuh orang Islam, orang mukmin sengaja bunuh, maka balasan dia neraka jahanam, dia kekal dalam dia, Allah Subhanahu wa taala marah ke dia kena laknat Allah, dan Allah sediakan kepada azab yang besar. Dalam mentafsirkan ayat ni, Abdullah bin Abbas dia kata apa? Dia kata satu orang itu, kalau dia satu orang Islam yang tahu hukum hakam agama, tiba-tiba dia secara senang dibunuh satu orang Islam yang lain, dia akan kekal dalam neraka walaupun dia bertaubat, Allah tak terima. Itu pendapat dia. Dia stand atas benda ni. Abdullah bin Abbas dia berdiri atas ni. Dia kata kalau satu orang tu dia Islam dan dia reti hukum hakam agama, dia reti kata bunuh orang ni berdosa, dia reti kata bunuh orang Islam ni boleh menyebabkan dia masuk neraka, dia reti, tapi dia pergi bunuh juga orang macam ni, dia akan masuk neraka dan khalidan fiha, dia kekal walaupun dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tidak terima taubat dia. Itu pendirian Abdullah bin Abbas, satu orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi hujah-hujah dia. Di antaranya dia kata ada sebuah hadis daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kullu dhanbin 'asa Allahu an yaghfira illa rajul yamutu kafiran aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Dia kata ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tiap-tiap dosa Allah boleh ampun kecuali dua. Dia kata ni hujah Abdullah bin Abbas, apa dosa pun Allah boleh ampun kecuali dua. Apa dia? Yang pertama ar-rajul yamutu kafiran, satu orang yang mati kafir, tak boleh apa sampai mati dia tak mengucap la ilaha illallah, tidak pernah jadi orang Islam, dia mati kafir, Allah tidak akan ampun dosa dia, tak sebab macam mana. Satu, Nabi kata begitu. Yang kedua, awil rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Nabi pernah kata satu orang yang membunuh orang Islam yang beriman sengaja bunuh, Allah tidak akan ampun dia. Maka itu hujjah Abdullah bin Abbas, hujjah yang mengatakan kalau kita bunuh orang Islam yang beriman, kita akan masuk neraka selama-lamanya, tidak ada jalan untuk Allah ampun kita. Itu pendirian dia. Dan pendirian pendapat Abdullah bin Abbas ini disokong oleh sebahagian daripada sahabat Nabi. Di antaranya Zaid bin Thabit, penulis wahyu zaman Nabi. Dia setuju dengan Abdullah bin Abbas. Di antara yang setuju dengan dia Abu Hurairah. Di antara yang setuju dengan dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Di antara yang setuju dengan dia Qatadah. Di antara yang setuju dengan dia Ad-Dhahhak dan lain-lain lagi, yang mengatakan kalau kita bunuh orang Islam yang beriman, kita tak boleh dah masuk surga sampai bila-bila. Itu pendapat yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas dan disokong oleh sebahagian.
para sahabat lain. Tetapi pendapat Abdullah bin Abbas itu telah ditolak oleh jumhur ulama. Jumhur ulama tidak boleh menerima pendapat Abdullah bin Abbas ini. Pasal apa? Pasal jumhur ulama buat mai pula ayat 68 sampai 70 surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ayat ini dipegang oleh jumhur ulama. Tuhan kata, dan orang-orang yang tidak pernah syirik Allah, dan orang-orang yang tidak pernah وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan orang-orang yang membunuh dengan jalan yang salah. Kalau dia bunuh dengan jalan yang betul, tak apa. Contoh apa? Orang bunuh orang, dia dikenakan hukum bunuh. Orang yang dilaksanakan hukum bunuh kepada dia tak salah. Pasal apa? Dia patut dibunuh pasal dia bunuh orang. Ataupun bunuh orang dengan sebab yang betul apa dia murtad, dia layak dihukum bunuh. Maka orang yang dilaksanakan hukum bunuh kepada orang murtad tak apa. Ataupun orang yang sudah kahwin berzina, sakit kesalahan dia kena rejam sampai mati, maka orang yang melaksanakan hukum mati ke atas orang yang berzina ni, dia tidak dianggap salah kerana dia membunuh dengan sebab yang sebenar. Lain pada tu, kalau dibunuh orang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak pernah syirik Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dia tidak pernah bunuh orang melainkan kalau dia bunuh kerana yang sebenar. Wala yaznun, dan orang yang tidak pernah berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Quran kata, dan siapa buat benda-benda tadi, dia pasti berdosa. Buat benda tadi apa dia? Dia syirik. Buat benda tadi apa dia? Dia bunuh orang dengan sebab yang tak sebenar. Buat benda tadi apa dia? Dia berzina. Siapa yang dibuat syirik, siapa yang dibunuh orang, siapa yang berzina, yalqa athama, mereka ini buat dosa. Tuhan kata, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, hari akhirat itu Allah ganda azab kepada orang yang buat salah ni. Orang yang syirik Allah, azab dia berganda-ganda. Orang yang bunuh orang, azab dia berganda-ganda. Orang yang berzina, azab dia berganda-ganda. Wa yakhlud fihi muhana, Tuhan kata bahkan mereka akan kekal di dalam azab yang hina. Sambung ayat tu, dia kata illa man taba, melainkan orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, lepas pada dia bertaubat, dia beriman, dia buat amal soleh, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Allah ganti segala jahat yang dia buat dulu, Allah ganti dengan pahala. Tuhan kata wa kana Allahu ghafuran rahima, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat 68 sampai 70 surah Al-Furqan ini memberi satu harapan kepada orang yang buat dosa. Mereka ada harapan untuk bertaubat, untuk kembali beriman kepada Allah dan buat amal saleh. Jangan buat dah benda yang mereka buat salah dulu ni, pintu taubat dia terbuka. Maka jumhur ulama dia tak setuju dengan pendapat Abdullah bin Abbas. Pasal apa? Pasal ada ayat 68 sampai 70 surah Al-Furqan yang menyatakan orang yang buat kesalahan-kesalahan tu ada peluang untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ini perbezaan pendapat di antara Abdullah bin Abbas dengan jumhur ulama dalam hal hukuman ke atas orang yang bunuh orang Islam masa hidup di atas dunia. Walau apa pun perbincangan di kalangan ulama tuan-tuan, kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia satu, jangan bunuh orang. Tentu aja. Yang tu je kesimpulan kepada ni. Abdullah bin Abbas kata kalau siapa bunuh orang, dia kekal dalam neraka, taubat pun Tuhan tak terima,
Jumhur ulama kata no, kalau dia bunuh orang kemudian dia bertaubat, Allah terima. Perbincangan di kalangan ulama ni biar dekat mereka. Yang penting dia jangan kita ni ingat nak pergi bunuh orang dan jangan bunuh orang. Ingat pun tak mahu. Duk ingat pun tak mahu. Jangan ada dalam hati kita ingat kata aku satu hari dapat aku bunuh dia ni. Tak mahu ada ingat macam tu pun. Macam mana yang berlaku yang kita cerita pada bulan lepas, kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Ayyash, yang ketika dia duduk di Mekah, dia duduk kena dera dengan Abu Jahal. Satu hari bila berlaku pembukaan kota Mekah, dia tak boleh, dia duduk geram dekat kawan yang duduk dera dia masa dulu ni. Maka dia terkam dan dia bunuh penduduk. Sedangkan dia tak tahu bahawa sebenarnya orang yang dia terkam dibunuh itu sebenarnya sudah masuk Islam dan sudah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan dia itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bunuh dalam keadaan dia tak tahu kata kawan itu dah masuk Islam. Ayyash itu dia bukan kata calon-calon orang. Yang kata Ayyash bin Abi Rabi'ah ni, yang bila hari pembukaan kota Mekah dia terkam, dia bunuh Al-Harith. Pasti Al-Harith dulu duduk dera dia. Ayyash ni satu orang yang Nabi SAW ingat dia. Nabi Mekah hijrah ke Madinah. Ayyash tak boleh nak ikut Nabi hijrah. Pasal apa? Dia duduk di bawah cengkaman tuan dia. Dia duduk di bawah cengkaman tuan dia Al-Harith ni. Maka dia tak boleh nak ikut Nabi hijrah. Nabi dah sampai di Madinah. Nabi pernah doa dia dalam sembahyang. Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nabi pernah minta doa, ya Allah selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia ni bukan kata orang komen-komen. Nabi boleh ingat nama dia walaupun Nabi dah di Madinah. Bila Nabi mai balik ke Mekah dan berlaku pembukaan kota Mekah, Ayyash pada masa itu dia bebas. Dia tak tahu rupa-rupanya orang yang dia duk marah ni dah masuk Islam. Dia terkam dan dia bunuh kawan tu. Yang kemudiannya baru dia tahu kata kawan tu rupa-rupanya sudah mengucap kalimah syahadah dan sudah masuk Islam. Satu benda yang kita nak kena faham, suasana di Mekah pada masa itu ialah orang Islam menyembunyikan Islam mereka. Pasal apa? Pasal tak ada tunjuk. Kalau tunjuk kata dia Islam, dia dikenal lagi teruk. Maka masing-masing kalau masuk Islam simpan, tak bagi tahu kata dia sudah masuk Islam. Maka di kalangan orang kafir duk ingat dia tak masuk Islam. Di kalangan sebahagian orang Islam sendiri pun duk sangka dia kafir lagi. Maka itu masalahnya. Saat kita akan jumpa ayat Allah Subhanahu wa taala pesan suruh hati-hati. Ambil pasti dulu Islam ataupun tidak seseorang itu sebelum satu-satu tindakan dia ambil kepada mereka. Pasal apa? Pasal mereka Islam dan menyembunyikan keislaman mereka. Dalam Malaysia ada jadi banyak kes macam ni. Dalam Malaysia orang agama lain masuk Islam. Bila dia buat keputusan masuk Islam, masalah paling besar yang dia akan hadapi ialah keluarga dia. Paling besar, masalah paling besar. Mak dia, ayah dia, abang dia, kak dia, adik dia, adik-beradik dia, jiran tetangga dia, kawan-kawan dia, lingkungan yang selama ni dia ada di keliling dia. Bila dengar kata dia masuk Islam, macam-macam boleh jadi. Maka sebahagian dari di Malaysia ni, sebahagian daripada yang masuk Islam ni sembunyikan keislaman mereka. Kemudian bila mati baru benda ni keluar. Bila mati baru benda ni keluar. Kalau cek-cek tengok, oh kata dia ni Islam. Duk berebut jenazah, duk berebut body tu. Dia ni nak pergi urus cara Islam, hak ni nak pergi buat cara lagu kepercayaan lama ni. Masalah timbul. Masalah ni zaman Nabi SAW di Mekah dulu, inilah masalah paling besar. Maka kerana tu Nabi suruh hijrah. Sahabat yang hijrah, okey, selesai masalah. Mereka sampai di sana, mereka boleh declare Islam mereka di Madinah. Semua orang Islam ada di sana, Nabi ada di sana, mereka boleh buat apa sahaja yang Islam suruh. Tapi hak tak ikut hijrah, hak tinggal di Mekah ni kena sorok lagi. Islam disembunyikan. Sehingga sama-sama Islam pun ada yang tak kenal. Kata dia ni pun Islam. Dia pun buat, dia ni pun buat. Kata tak tunjuk kata Islam. Benda ni dibincangkan di dalam surah An-Nisa. Ayat yang akan datang kita nak baca sekali lagi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata apa? Dan menyata oleh sunnah, oleh hadis Nabi SAW di antara andil
dan khata' itu. Ada pula lagi satu bunuh yang dinamakan syibhul amdi. Di antara bunuh sengaja dengan bunuh silap ni, ada lagi satu dia panggil syibhul amdi, bunuh yang menyerupai sengaja. Iaitu apa dia? Iaitu bahawa membunuh dengan satu yang tidak membawa mati, tiba-tiba mati. Ini kita cerita bulan lepas. Dia ambil bantai golek, katok kepala bandu, mati. Yang kebiasaannya kalau tongkol dengan bantai golek, gelak ada, tak ada apa. Tapi tak tahu macam mana cerita tongkol-tongkol mati. Maka bunuh itu dia panggil syibhul amdi. Bunuh yang nampak macam seakan-akan sengaja. Sebab cara dia angkat bantai golek tu betul nak rampas betul-betul. Tapi dia menggunakan alat yang biasanya tak membawa mati, tiba-tiba mati. Pergi berkelah di Batu Peringgi, mandi manda seronok apa semua, seorang pegang tangan, seorang pegang kaki. 1, 2, 3 kahwin untuk pergi tengah laut, pergi tengah mati dia dalam laut tu. 2 orang ni bukan niat nak bunuh dia pun, nak seronok kahwin pitah masa jatuh dalam air tu dia kena attack jantung ke ataupun benda nak jadi, di tengah laut mati dalam laut tu. Kawan yang kahwin dia pilih nak tuduh apa? Dia bunuh sengaja ke? Ataupun dia silap ke? Ataupun macam mana? Dia masuk dalam kategori syibhul amdi. Bunuh nampak seakan-akan sengaja, tapi sebenarnya tidak sengaja. Ini dia kata sunnah ataupun hadis Nabi SAW bagi tahu ada lagi satu lagi jenis pembunuhan ni, iaitu bunuh dengan benda yang biasanya tidak mati, tiba-tiba mati. Maka tiada kisah kepada kes ini melainkan membayar diat sahaja. Bagi kes macam ni dia tidak kena kisah, tapi dia kena bayar denda sahaja. Baik. Dan turun pula pada ayat 94, tak kala lalu satu jamaah pegang daripada sahabat Nabi dengan seorang laki-laki Bani Salim, dan dia sedang menghalau ataupun menggembala kambing. Maka beri salam dia, laki-laki Bani Salim ni bagi salam kepada mereka itu, kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini ayat kita nak baca sekali lagi, ayat 94 turun pasal sebab ni. Sekumpulan sahabat Nabi duduk jalan, jumpa dengan satu orang daripada Bani Salim. Bani Salim ni tak Islam, tapi hak seorang ni dah Islam. Jadi bila lalu kumpulan sahabat Nabi ni jumpa dengan dia ni tengah duduk belah kambing. Bila dia nampak sahabat-sahabat Nabi lalu, dia bagi salam, Assalamualaikum, dia bagi salam. Maka membunuh akan dia oleh Usamah bin Zaid dengan pedangnya. Pasal apa? Kerana syak bahawa lelaki itu tiada Islam seperti mana Bani Salim yang lainnya. Suasana ketika itu suasana perang, itu maksudnya suasana perang. Sahabat Nabi lalu nak pergi ke satu medan perang, tiba-tiba jumpa musuh. Dia ni Bani Salim ni musuh anak perang ni. Dia tengok, oh ni musuh kita. Dia ni pula bila jumpa sahabat Nabi, dia bagi salam, Assalamualaikum. Usamah bin Zaid ni anak angkat Nabi. Dia anak kepada Zaid bin Harithah yang juga anak angkat Nabi. Usamah ni bila tengok ni Bani Salim ni celaka, dia nak kenal kita ni, dia buat bagi salam pula. Padahal dia kata, dia cabut pedang dia lagi. Tapi jadi macam tu. Dan benda tu berlaku secara bukan dengan niat nak bunuh orang Islam. Dia duk sangka musuh. Maka akhirnya dia buat bagi satu tekak pedang, mati dia ni. Larilah sekalian yang lain. Dia tengok jadi apa. Benda tu sampai kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi. Serentak dengan itu turun ayat 94. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai segala orang yang beriman, apabila musafir kamu untuk perang sabilillah, maka ambil kenyataan, ambil hati-hati sehingga terang nyata muslim ataupun kafir. Tak boleh sembrono, tidak boleh hukum orang secara membuta tuli, tak boleh mengagak-agak. Kita kena sure betul dia ni Islam ke tak sebelum satu-satu tindakan diambil kepada dia.
Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Firman Allah, wala taqulu tu, bukan wala tuqulu, betul bang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Dan jangan kamu kata bagi mereka yang melontar kepada kamu salam itu bahawa tiada engkau beriman. Bila satu orang mereka kita bagi salam, Assalamualaikum, kita jangan kata dia ni Islam ke dah dia bagi salam kat aku ni. Tak boleh. Kita tak tahu, jangan duk tuduh lagi. Kita pergi negeri Cina tapi Islam. Bilangan umat Islam di Cina lebih ramai daripada bilangan seluruh penduduk Malaysia. Umat Islam di China lebih ramai daripada bilangan, lebih ramai daripada population penduduk Malaysia. Tapi kita duduk di Malaysia, kita bila tengok China, kita kata dia bukan Islam, tapi kebanyakan bukan Islam. Kita pergi di sana, Islam di sana lebih ramai daripada jumlah penduduk Malaysia. Soal kita pergi sana, kita lalu makan, tak lalu makan di kedai, itu soal lain. Ada sahabat di negeri China balik main, kata Ustaz, saya pergi 5 hari teruk Ustaz. Macam nak jadi saya tak makan 5 hari je. Orang boleh hidup tak makan 5 hari. Minum ayam je tak. Minum ayam dengan biskut. Minum ayam dengan biskut. Pasal apa? Muslim tak ada ramai di sana. Dia kata Muslim pun saya tak boleh tengok. Daripada saya ingat Cina ni. Awak jadi macam tu. Dia kata Ustaz cuba pergi restoran dia gantung ayam macam mana restoran Cina. Tapi yang di sini ni dia kata nak gantung lagu mana dia pergi kat dia lah, janji ayam tu dia sembelih ikut cara Islam sudah lah. Dah dia tu ingat cara gantung ayam tu macam mana kedai hadis ini bukan Islam gantung ayam tu. Dia kata saya tengok tu saya lang, saya tak boleh nak makan. Tapi yang habis Cina buat apa? Kita dah biasa macam tu. Kita tengok ni kita dah ni bukan orang tak boleh macam tu. Bila kita pergi Mekah buat haji, kita pergi Mekah buat umrah, kita tengok, kata orang Islam ni macam-macam buatnya. Hamil cara Turki. Hamil cara daripada China, macam kain, daripada China ni, dia bukan macam China sini. Hamil satu tu dia, putih, bodoh dia tak tahu ni. Kita dah ingat bila Mekah macam ni muka dia pun. Dia bukan orang Islam. Bila kita pergi di Mekah, kita sampai di sana tengok, muka macam dia pun duk tawa. Pasal apa? Islam ni agama untuk semua. Islam ni agama untuk semua. Sebab kita ni kata orang tepung, dia duduk dalam Malaysia, tak mahu di mana. Kita dengar Islam ni orang Melayu ya. Okey. Kita tidak bersifat universal, kita tidak bersifat alami. Kita bersifat apa? Kampung ni apa dia balik. Kita leceh kita ni tentang leceh. Kita tak expose kepada suasana yang lebih besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Maka Allah buat turun ayat ni. Allah kata wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Tuhan kata jangan ada di kalangan hampa ni bila jumpa satu orang tu bagi salam dekat hampa. Hampa kata dekat dia hang tak Islam, hang tak beriman. Tak boleh. Kena cek dulu, Islam ke dia ni, tak Islam ke dia ni. Kita kata dia ni karut ni, dia ni bukan orang Islam, dia duduk main-main, dia duduk bagi salam dekat kita. Jangan. Tak dia Islam. Maka Allah pesan suruh kita hati-hati dalam soal ini. Dan hanya kata kerana hendak untuk memelihara nyawa dan memelihara hartanya, maka kamu bunuh harta dia. Jangan jadi macam Kisah Usamah bin Zaid tadi. Dia jumpa Bani Salim duk belah kambing ni. Budak ni bagi salam dekat dia. Dia kata budak ni dia takut kita lawan dengan dia. Dia takut kita rampas kambing dia. Dia bagi salam kat kita. Sekarang aku tak bagi can orang macam ni. Dia pergi bunuh. Islam rupanya orang yang dia bunuh. Ini. Maka turun ayat ni. Firman Allah, tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Kamu tuntut akan mata benda hidup dunia. Yang ni untuk nak dapat harta rampasan. Kamu kadut nampak kambing dia tu. Dia ni kata kalau kita bunuh dia, kambing dia menjadi harta rampasan kita. Kalau nampak kebendaan dia orang nak ambil, maka hamba ambil tindakan yang terburu-buru. Bukan apapun Islam dia tak bagi kita terburu-buru. Itu dia. Itu sebab tuan-tuan dalam bab semayang sekalipun. Nabi pesan. Kalau kita ni masbuk, kita main lambat. Masuk-masuk main tengok
Tok Imam dah duduk tahiyat akhir. Tok Imam dah duduk tahiyat akhir. Kita sampai dengan motor. Tengok Allah lepas tahiyat akhir dah. Tak tuntak motor. Bagi lepas motor tu balik. Bunyi dia. Lari bubak masuk. Allahu Akbar. Nak ambil juga jemaah sekali dengan imam semayang ni. Nabi tak turun dulu tu. Bahkan Nabi pernah tegur. Nabi habis semayang. Pasal semayang dia dengar ni, tu lari ni. Bila habis semayang, Nabi tanya siapa tadi yang buat kalang kabut lari macam tu. Nabi kata al-ijlah minasyaitan wa ta'anni minallah. Nah, yang kata terburu-buru itu daripada syaitan, tenang tenteram itu daripada Allah. Tak boleh. Dalam bahasa semayang tu pun Nabi besar. Pada benda tu bukan ada besar sangat, tapi bagi Nabi besar. Nabi tak mau buat kerja kelam kabut. Nabi mau kita buat kerja bagi elok-elok. Firman Allah, fa'indallahi maghanimu katsirah. Maka pada sisi Allah Ta'ala beberapa ghanimah yang banyak. Tuhan kata tak usah tanduk dengan kambing Bani Salim tu. Tak usah tanduk yang tu. Pasal apa? Pasal aku menyediakan ganjaran yang lebih besar lagi di akhirat esok kepada hamba. Mengkaya akan kamu daripada bunuh kerana harta itu. Tuhan kata hak ganjaran aku nak bagi esok ni lebih besar daripada kambing yang pernah ambil itu. Begitu. Firman Allah, kadzalika kuntum min qablu. Seperti demikian itulah kamu. Seperti demikian itulah ada kamu pada masa dulu. Dipelihara darah kamu dan harta kamu dengan semata-mata kalimah syahadah sahaja. Allah Subhanahu wa taala peringat balik dekat sahabat-sahabat ni. Masa mereka duduk di Mekah dulu pun, zaman awal Islam berkembang secara sirriyah. Dia kata dakwah sirriyah, dakwah yang berlaku secara sulit dan rahsia. Nabi dah terima wahyu, Nabi bawa Islam, tapi Nabi tak ajak orang yang masuk Islam pergi semayang di tepi Kaabah. Semayang sulit-sulit. Nabi berhimpun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pasal apa? Pasal nak kena sembunyikan Islam. Pasal apa? Pasal majoriti penduduk di situ bukan Islam, bahkan memuturi Islam. Maka Islam terpaksa ditarik, tak boleh tunjuk. Berlaku pada satu sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dalam satu hadis cerita, sahabat Nabi nama dia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Al-Miqdad ini sudah bunuh satu orang yang telah mengucap kerana dia sangka orang dia bunuh tu bukan Islam. Sedangkan orang itu sudah Islam tetapi menyembunyikan keislaman dia. Miqdad itu sudah bunuh. Pasal kesamaran. Tak tahu Islam ke tak, Islam ke tak. Dia sangka kata kau tu musuh jumpa dalam medan perang. Ini semua ayat ni ayat yang berkisar dalam suasana perang, bukan dalam keadaan biasa, dalam keadaan peperangan. So, bila jumpa musuh, dia duk sangka dia ni musuh. Pasal dia dalam perang. Dia tak tahu kata orang ni sudah masuk Islam, maka dibunuhnya orang ni. Selepas dah bunuh, baru tahu kata orang ni sudah masuk Islam. Dia menyembunyikan keislaman dia. Bila sampai benda ni kepada Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, ya Miqdad, aqatalta rajulan yaqulu la ilaha illallah. Nabi kata, Miqdad, kau bunuh satu orang yang dah mengucap la ilaha illallah. Nabi tanya dia, fa kaifa bika bila ilaha illallah ghadan? Nabi kata, ni macam mana esok di akhirat esok hendak mengajak Allah, hendak mengajak Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hendak bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah. Macam mana? Nabi tanya dia. Nabi kata, sedangkan kamu dulu pun Miqdad, kamu pernah menyembunyikan Islam kamu sewaktu kamu di Makkah. Nabi kata dia, macam mana dia ni hari ini sembunyikan Islam dia? Kamu pun dulu pernah sembunyi Islam. Macam mana kalau masa tu orang bunuh? Nabi tanya dia. Al-Miqdad tak boleh kata apa kerana dia telah buat satu kesilapan. Punca dia apa tuan? Terburu-buru. Itulah. Maka jangan terburu-buru. Firman Allah, famanallahu alaikum, maka mengurnia Allah Subhanahu wa taala atas kamu dengan masyhur iman dan juga istiqamah. Start dengan masuk Islam, sembunyi Islam. Akhirnya sampai kepada satu ketika Islam itu boleh dimasyhurkan bagi semua orang tahu dan kita boleh istiqamah dengan Islam kita. Memang dia kenal begitu. Kita belajar agama di tuan-tuan, dia gerak, dia kenal begitu. Kita kena belajar Islam ni, kita kena belajar.
Dia tak boleh tata-tata dia ada di puncak, tata-tata sampai jatuh patah kepala. Tak boleh, tak boleh. Abang kemarin nampak ranggi ganai menurut sampai kata seminggu lepas tu tengok semua orang salah dia orang feel pula dah. Ya Allah tuan-tuan, ada jadi. Minggu lepas dia ni seminggu lepas tu tengok dia bubuh dengan tepiah putih dengan apa semua tak parah, tak apa dah. Orang lain semua salah. Ni salah, dia ni tak betul, dia ni pun tak boleh pakai, dia ni tak kena tamil ni. Orang pun baru pada orang baru minggu lepas aku jumpa tu. Minggu mendadak sangat. Islam ni dia kena ambil pelan-pelan. Ambil faham Islam daripada awal. Kita reti, kita kenal Islam, kita tahu apa Islam suruh, kita tahu Islam nak kita jadi macam mana. Steady. Sampai satu tahap kita jadi orang yang faham tentang Islam. Jangan lupa. Apatah lagi ilmu. Jadi kita tak boleh kuasai dalam masa sehari semalam. Tidak boleh kuasai dalam masa setahun. Ilmu kita tidak kuasai semata-mata masuk universiti, keluar universiti, dapat ijazah pengajian Islam, 4 tahun universiti keluar kita sudah handal tentang semua ilmu Islam. Tak boleh. Orang yang dah ada PhD dalam pengajian Islam pun mengaji lagi. PhD pengajian Islam pun duk mengaji lagi. Ada banyak lagi kitab yang dia tak baca. Imam Syafi'i sendiri, dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid. Satu ketika dia keluar satu fatwa kata macam ni. Satu ketika dia renew balik fatwa dia ubah hak dulu, pakai hak baru pula. Maka pendapat lama Imam Syafi'i dipanggil qaul qadim, pendapat lama. Hak baru dia panggil qaul jadid. Tapi apa? Pasal lagi pergaulan kita bertambah, lagi luas negeri yang kita pergi, lagi banyak perubahan yang kita nak kena tengok. Yang pentingnya apa? Apa yang termaktub dalam Quran tidak boleh ubah. Benda yang melibatkan soal pendapat kadang-kadang ada perubahannya. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Macam kita lah, kita di Malaysia, dalam kepala kita ni, kalau kata masjid, mesti ada kubah. Kita yang setting dalam kepala kita, mindset kita masjid, dia punya dari segi architecture dia mesti ada kubah. Kubah itu masjid. Kita pergi negeri China, tengok bumbung masjid dia macam tokong Cina. Orang suruh masuk, kita tu tak mau masuk. Kita masuk semayang apa nak tokong Cina. Dah, kata ni masjid apa? Tengok bumbung dia tokong Cina. Suntuknya pemikiran kita. Kita menilai Islam ataupun tidak pada bumbung, pada kubah tu. Itu bukan macam tu. Tidak ada pun dalam hadis kata kalau nak buat masjid mesti ada kubah. Tak ada. Tak ada dalam hadis pun kata kalau nak buat tempat ibadat ni mesti bentuk dia macam ni. Tak ada. Itu architecture. Maka dia boleh mengambil kira ra'i culture yang ada di sesuatu tempat. Maka Islam dia pegang pada benda-benda prinsipal. Selagi mana dia berpakaian tutup aurat, okey. Tak mesti dia kena pakai jubah. Apa kata tuan-tuan, kalau lepas kita cuti puasa, cuti raya, bulan 11 kuliah kita start itu, saya main buat step pakai tie dengan pakai seluar panjang, baju tangan panjang, main duduk tangan. Tuan-tuan nak kata apa? Weh, dia ni awak ini guni ni. Persoalannya salah kah? Kalau saya main pakai tie, bagi kuliah boleh. Salah kah? Kan? Tapi sebahagian orang, mindset dalam kepala dia. Nampak lagi. Tengok luar pakai cek lah ni aku dah kata pada dulu lah dia ni. Salah tak itu persoalannya? Salah ataupun tidak dinilai berdasarkan kepada nas syarak. Kalau kita buat satu benda yang menyalahi nas syarak, salah. Bulan 11 saya main-main lalu pakai seluar Hawaii pakai atas pada lutut. Mai pakai seluar pendek, seluar Hawaii, seluar bunga-bunga atas pada lutut. Saya main duduk di bangku ni. Tuan-tuan boleh cempung saya. Bukan angkat, cempung pergi lempang tengah jalan dekat mereka duk main terah tu. Pasal apa? Pasal kita buat satu benda yang menyalahi nas syarak. Ini benda yang kita orang Islam kena fleksibel. Soal-soal macam ni. Kita tengok Hasan Al-Banna. Dia pakai kot. Dia pakai kepiah hitam. Kalau hari ni saya main kuliah malam ni saya pakai kepiah hitam. Ada juga sebahagian kecil juga.
Kopiah hitam pula. Salah makan kopiah hitam. Salah makan. Kan? Bagi sebahagian orang yang suntuk pemikiran, bagi dia salah. Dia hitam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda yang kita nak kena buat fine tuning. Fine tuning. Kena tune balik. Kena tune balik. Biar apa pendirian kita, biar apa persepsi kita, biar menepati kehendak agama. Jangan tersasar, kerana itu merugikan kita dan merugikan dakwah yang dibawa oleh agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatabayyanu." Lagi sekali Tuhan ulang, maka ambil hati-hati oleh kamu bahawa jangan kamu bunuh orang mukmin dan perbuat olehmu dengan orang yang masuk Islam seperti barang yang diperbuat dengan kamu pada mula-mula kamu masuk Islam. Tuhan kata hati-hati dalam nak menghukum, dalam nak mengambil tindakan. Hati-hati Tuhan kata. Jangan sembrono, jangan main serbu, jangan kalang kabut, jangan menghukum orang dengan mudah. Sebab apa? Sikap menghukum orang dengan mudah merugikan dakwah kita. Orang yang sepatutnya kita boleh tarik dia buat kawan, kita pergi hukum dia jadi musuh. Patutnya kita sikap 10 cara macam mana nak tarik dia, bagi dia kerti Islam, bagi dia menyokong Islam. Tapi kita silap, kita mengambil stand memusuhi dia, akhirnya kita kehilangan dia. Sepatutnya dia menjadi aset kita, aset Islam. Kita jadikan dia satu lagi tambahan kepada bilangan musuh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak orang kadang-kadang dia kecil hati, dia bukan ada apa. Dia kecil hati. Pasal apa? Pasal persepsi orang dekat dia yang negatif. Dia tidak seperti yang orang kata, tapi orang katakan dia kecil hati, dia jauhkan diri daripada golongan yang menghukum dia. Maka kita rugi orang, kita kehilangan orang, yang akhirnya kita bukan makin ramai, kita makin kurang dan kita makin kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ia dengan barang yang kamu beramal itu amat mengetahui. Allah membalaskan kamu dengan dia. Tuhan menilai amalan kita. Tuan ni Allah yarham saudara atau Ustaz Asri Rabbani, penyanyi ni. Oh, dia orang baik. Saya pernah jumpa dia, saya sembang seorang dengan dia. Tuan, dia satu orang yang pakai baju lengan pendek pun bagi dia satu air. Tahap warak dia macam tu. Kita boleh pakai baju tangan pendek, tak apa. Memang tak salah pun. Tapi bagi dia baju tangan pendek pun bagi dia air. Dia rasa malu bila dia pakai baju tangan pendek. Saya jumpa dia di hotel apa nama ni, Cinta Sayang. Terus sekali masuk di bilik hotel dia keluar main. Kawan satu bilik ni dia panggil masuk, saya dah masuk dah. Dia duduk dalam bilik ayam. Dia keluar main, dia pakai baju pagoda tangan pendek, pakai kain pelekar. Okey lah tu. Kan? Dia tengok ada orang lain daripada kawan bilik dia. Dia tengok dandan tangan dia betul. Lari masuk dalam pakai baju pakai penggelangan tangan, keluar main balik. Saya notice lah benda tu. Apa hal ni? Saya tak tanya dia lah kan? Habis saya tanya kawan dia. Kawan dia abang, dia tahu Ustaz. Dia panggil Ustaz dia. Oh, dia tahu Ustaz. Dia beritahu dia boleh tak pakai. Dia warah, itu kata warah rendah. Itu kata warah dia begitu. Orang baik. Dia orang ramai orang kata macam-macam kat dia. Apa kata ni buat apa ni, nasyid dengan muzik macam-macam. Siapa kata muzik itu haram secara mutlak? Even Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri pun dalam membincangkan masalah muzik ni, Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri satu orang ulama hari ini yang sangat dihormati, yang berpendirian cara salah. Dia sendiri pun kata tidak ada nas yang qat'i, yang muhtamad, yang memutuskan kata haram. Cuma dia kata kalau sekiranya dia membawa kepada kelalaian, wajar ditinggalkan. Orang yang setengah orang kata apa nama ni, yang bertali, yang berapa seronai apa semua ni, hadis itu pun tidak jelas, bahkan kabur.
Dan tidaklah bermaksud kita nak beritahu hari ini kata muzik ni okey. No, bukan macam tu. Tapi maksudnya kita nak berdiri secara adil. Kalau di sana ada satu nas, satu hadis yang sahih, yang qat'i mengatakan haram mutlak, dan dia haram. Masalahnya tidak ada. Yang ada pun hadis yang sangat lemah, yang tidak boleh disandarkan sebagai hujah hukum. Maka Rabbani dan juga kumpulan nasyid ni, Hijaz ke apa, Raihan ke apa semua, mereka mengambil mereka pun study dulu benda ni sebelum mereka nak buat satu-satu benda. Mereka ni bukan orang komen-komen saja. Maka mereka mengambil pada ruang yang munasabah. Mereka mengambil pada ruang yang munasabah. Masjid dengan susunan seni katanya yang baik-baik, dimasukkan muzik-muzik yang ala kadar. Yang kalau sampai tak ada muzik langsung pun, budak-budak muda kan tak mahu. Dia masukkan sikit unsur itu, unsur yang tidak melalaikan. Mereka pun dah rujuk kepada besar-besar punya ulama, bukan dalam Malaysia saja, bahkan sampai ke luar negara. Tapi ada golongan-golongan yang mengecam mereka sampai bukan-bukan. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu wa taala dia kata apa? Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah dia dengan barang yang kamu buat amal itu. Allah amat mengetahui. Allah membalaskan kamu dengan dia. Kalau dia buat itu benda baik, maka balasan dia baik. Tuan cuba teliti lirik lagu apa yang nasyid dia yang cerita apa. Pergi tak kembali ke pada satu. Dia tak mati, orang pun tak teliti sampai macam tu punya detail. Bila dia dah mati, benda tu di highlight oleh mass media, oleh internet, oleh sahabat apa semua, barulah kita pegang, kita baca lirik tu satu-satu. Bila baca-baca balik, touching benar, touching, menyentuh. Apa yang dia tulis, dia sendiri tulis lirik tu, dia ni orang baik tuan-tuan. Ustaz Asri Rabbani ni orang baik. Dia dihormati dan disegani oleh kawan-kawan dia, oleh semua kumpulan nasyid, bahkan oleh Ramli MS. Tak tahu Ramli MS kenapa. Ramli MS pun sebut dia segan dengan Ustaz Asri ni. Satu orang yang dia punya komen dua, satu Ramli MS dia kata Ustaz Asri Rabbani ni, dia kata satu orang yang tidak kedekut dengan senyuman. Dia kata you jumpa dia bila masa pun, dalam keadaan macam mana pun, senyum manis. Kita pun kedekut senyum. Buat diri apa kenal, apa orang peduli kan. Kalau senyum apa salah kan? Dia tidak perlu hilang senyuman di muka. Satu, orang boleh recall benda tu pada dia, boleh ingat satu benda pada dia. Dan yang kedua, dia kata dia cakap dengan siapa pun, bila masa pun lembut dan penuh hormat pada orang. Dia deal dengan artis-artis, dia deal dengan orang yang macam-macam, main lah pakai subang sebelah ke, pakai subang hidung ke, pakai apa ke, main depan dia, dia tunjuk muka mana, dia bercakap dengan sopan. Orang jadi syarat dengan segan dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang baik macam ni, umur 40 Allah ambil dia. Umur 40 Allah sudah ambil dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Allah Subhanahu wa taala, dia tengok apa yang kita buat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita buat. Firman Allah, la yastawil qa'idun minal mu'minin ghaira ulil darar wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Maka tidak sama segala orang yang hanya duduk dan tak pergi perang dengan orang-orang mukmin sedangkan tiada mempunyai apa mudarat, tidak lemah, tidak buta, tidak ada penyakit, tetapi tidak pergi perang. Tidak sama mereka ni dengan orang yang pergi perang sabilillah, dengan harta mereka itu, dengan diri, dengan nyawa mereka itu. Yakni tidak sama orang yang pergi perang dengan orang yang tak pergi perang. Tuhan turun ayat ni. Tuhan nak bagi tahu kata, bila mai panggilan perang, Nabi bagi tahu kata kita nak kena pergi perang. Siapa yang pergi, itu tinggi kedudukan di sisi Allah. Tak sama dengan geng yang cari excuse untuk tak mau pergi.
Tak sama Tuhan kata. Ada cerita di sebalik ayat ni. Bila turun ayat ni, Abdullah bin Ummi Maktum, satu sahabat Nabi yang buta, dia salah seorang muazzin. Dia salah seorang daripada Bilal, muazzin zaman Nabi. Selain daripada Bilal bin Rabah, dia seorang lagi, Abdullah bin Ummi Maktum. Dua-dua orang ni Bilal. Dia buta, mata buta. Bila turun ayat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawil qa'idun minal mu'minin wal mujahidun fi sabilillah. Turun ayat tu dulu. Tidak sama orang-orang yang jadi mujahidin fi perang sabilillah dengan orang yang tak pi. Tak sama. Abdullah bin Ummi Maktum berasa hati. Pasal apa? Pasal dia buta. Jadi tentu tak boleh pi. Jadi bila Allah turun ayat kata orang yang pergi perang dengan orang yang tak pergi perang tak sama, kecil hati dia. Aku buta. Kalau aku celak aku nak pergi. Tapi aku buta, aku nak pergi macam mana? Jadi kalau orang yang pergi dengan orang tak pergi tak sama, rugilah aku. Sedangkan buta ni Allah bagi. Begitu. Maka Abdullah bin Abi Ummi Maktum ni dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya buta. Sedangkan saya ada keinginan, ada niat untuk sama-sama pergi perang sabilillah. Tapi saya buta. Turun pula ayat ni, tambah ghairu ulil darar. Turun ayat tu pula. Turun ayat pula Allah kata tidak sama orang yang duduk tak pergi perang dengan orang yang pergi perang, melainkan orang-orang yang ada alasan, ada mudarat. Dia tak pergi, dia tak dijumlahkan dalam kumpulan orang yang saja tak mau pergi. Bila adanya pengecualian itu, lega Ibnu Ummi Maktum ni, lega dia. Pasal apa? Dia tak tergolong dalam golongan yang seolah-olah macam ditolak ke tepi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan turunnya ayat ni, golongan yang dikecualikan itu ialah golongan yang ada kemudaratan pada diri dia. Di antaranya apa dia? Dia kata di antaranya firman Allah, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajat. Dan telah melebihkan Allah Ta'ala ke segala orang yang pergi perang dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, atas segala orang yang hanya duduk tak pergi perang, dengan beberapa darjat, beberapa ketinggian. Kerana orang yang tak pergi macam Ibnu Ummi Maktum ni, pada niat mereka itu sama. Dia kata niat sama, niat nak pergi perang, niat sama, cuma dia terhalang pada dia buta. Maka termasuk dalam pengecualian ni juga ialah orang-orang yang lemah, sakit, tua, perempuan, budak-budak, semua termasuk dalam kategori yang dikecualikan daripada tuntutan ini. Dan lebih mujahidin dengan perbuat kerja. Geng yang pergi perang dengan geng yang niat nak pergi tapi terhalang pasal buta, lebih dia apa dia? Dia ni dapat niat nak pergi tu, tapi mereka ni lebih pasal mereka pergi sungguh. Mereka dapat lebih pahala. Firman Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan tiap-tiap itu telah menjanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka akan husna, yakni kebaikan syurga. Hak pergi perang pun Allah janji syurga. Hak niat nak pergi tapi terhalang pasal buta, pasal tua, pasal sakit, pasal apa, juga dapat janji syurga. Cuma pahala mereka kurang daripada pahala hak pergi perang itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam Ibnu Katsir dia buat hadis, dia cerita beza darjat ni. Darjat ahli syurga ni daripada hak tu tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 2 dengan tingkat 3 dan seterusnya tu, beza antara tiap-tiap tingkat itu sejauh perjalanan langit dan bumi. Bukan kata sikit-sikit beza. Bukan kata sikit-sikit beza. Bukan kata dia ni duduk tingkat 1 ni bilik ada 5, bilik yang 3. Ada tingkat 2, bilik 10, bilik yang 10. Bukan begitu. Beza dia cukup banyak. Beza dia umpama langit dengan bumi, antara tingkat 1 dengan tingkat 2. Cukup beza. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idin ajran 'aziman. Dan telah melebihkan Allah Ta'ala atas segala mujahidin, atas segala yang duduk daripada perang itu, dengan pahala yang besar-besar. Allah bagi pahala lebih kepada hak pergi perang, lebih daripada hak duduk dan hak pergi perang. Pahala itu darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah.
akan beberapa derajat ketinggian, setengah atas setengah daripada kemuliaan dan daripada keampunan dan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala tak sama. Dari segi keampunan dosa pun tak sama, dari segi kemuliaan pun tak sama, dari segi belas kasihan Allah pun tak sama. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan adalah Allah Taala itu amat mengampun lagi kasih sayang bagi awliya-Nya dan ahli taatnya. Dan turun pada jemaah di Mekah yang Islam dan tiada hijrah, maka dibunuh mereka itu pada hari Badar. Ini ayat yang akan datang, wallahu a'lam. Ayat yang akan datang, ayat 97 ni, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ni, cerita pasal ada sebahagian sahabat masuk Islam. Nabi arahkan supaya hijrah. Siapa yang dah masuk Islam, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebahagian hijrah, ada sebahagian tak mau hijrah. Sebahagian tak mau hijrah. Dia pilih untuk tak mau tinggal kampung lama dia, nak duduk Mekah juga. Dia pilih untuk nak duduk Mekah juga. Bila dia pilih untuk nak duduk Mekah, masalah dia mainlah. Masalah apa? Di antaranya dia tak boleh nak zahirkan Islam dia. Dia tidak boleh nak praktik Islam sepenuhnya. Pasal apa? Pasal dia terpaksa sembunyikan Islam dia. Tidak cukup dengan itu, bila jadi perang antara kafir musyrikin Mekah dengan Nabi di Madinah. Perang yang pertama, perang Badar. Sebahagian sahabat ni, mereka masuk Islam. Tapi mereka tak bagi tahu kata mereka masuk Islam. Maka kepala-kepala jahat ni, Abu Jahal, apa semua ni, mereka duduk sangka puak ni kafir lagi. Bila nak pergi perang lawan Nabi dalam perang Badar, Abu Jahal arahkan mereka duduk dalam kumpulan Abu Jahal untuk pergi lawan Nabi. Masalah lah. Pasal apa? Pasal dia tak beritahu kata dia Islam, padahal dia Islam. Jadi Abu Jahal duk sangka dia tak Islam lagi. Maka Abu Jahal arahkan dia suruh ikut dalam pasukan nak pergi lawan Nabi dalam perang Badar. Masa tu dia nak habaq dekat Abu Jahal, kata sebenarnya saya Islam, dia tak berani. Dia nak excuse tak mau pergi, tak berani. Jadi akhirnya apa? Dia terpaksa kena pergi. Dia duduk dalam kumpulan Abu Jahal sedangkan dia Islam. Bila jumpa dalam perang Badar, sebahagian daripada mereka ni kena bunuh dengan tentera Islam. Walhal mereka Islam. Tapi kerana punca awal dia apa dia? Bantah perintah Nabi suruh hijrah ke Madinah. Kerana tu, maka akhirnya mereka terbunuh di Badar dalam keadaan orang sangka kata mereka kafir. Maka ayat yang akan datang ni dia nak cerita pasal ni. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang ketika nak dimatikan mereka itu oleh malaikat maut, dalam keadaan mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Dalam keadaan macam tu, malaikat tanya mereka, qalu fima kuntum, apa hal dengan hampa ni yang hampa tak hijrah ikut Nabi? Pasal apa? Dia kata, kunna mustaba'athina fil ardi, kami ni dhaif, lemah, kami tak sanggup nak ikut Nabi. Ayat yang berikutnya menceritakan betul tak betul tindakan mereka tu, tak ikut arahan Nabi dan memilih untuk berpura-pura dan menyembunyikan Islam, menzahirkan kekafiran. Boleh tak boleh? Ini masalah dia. Memang masalah besar. Dan ayat yang berikutnya dia main satu perbahasan yang lebih ni lagi. Dia main cerita bagi orang yang duduk di bawah negeri yang bukan Islam. Masalah. Macam kita lah, kita kata duduk dalam negeri yang bukan Islam, kita duduk dalam company yang bukan Islam. Oh, susah. Bos kita dia bukan Islam, yang kita ni Islam. Jadi nama pun kita ni orang bawah kena dengar cakap bos. Bos arah kita pergi satu majlis, kena minum. Apa problem lah? Problem lah. Kita tak mau pergi, dia bos, dia suruh kita. Kita nak pergi, kita tak boleh buat benda tu, kita Islam. Nampak tak? Hilang. Anda tahu tak, banyak di kalangan anak-anak kita hari ni yang terlibat dengan benda-benda macam ni. Dia telefon saya ni, Ustaz, jam mana Ustaz? Allah saya ni tiap-tiap kali hujung tahun dia ni nak lemah. Lepas saya apa? Annual dinner. Annual dinner nanti pergi buat di tempat yang betul flat-flat ni. Kena duduk satu meja dengan bos number 1, bos number 2. Bos ni semua tuan ayah tu. Jadi depan dia pun tuan ayah tu juga. Masa tu dia nak abang kata, no, saya
tak minum, dia jadi masalah masa tu. Buat-buat nanti pancung lah, asal lagi buat-buat orang telefon bangkit, buat-buat cakap, buat-buat jadi susah. Nampak tak? Inilah cerita yang ayat Quran ni nak bawa. Itu baru contoh dalam satu company. Kalau duduk dalam negara yang dikuasai oleh orang bukan Islam, betul dengar cerita baru ni apa jadi di mana? Yang baru ni orang ni perempuan Islam dilarang pakai apa? Baju mandi apa dia panggil? Di Perancis. Tak habis depan ni duduk tarik pasir dengan Islam ni tak nak habis. Tak depan sakit tak mana yang orang perempuan Islam nak pergi mandi laut pakai tutup semua. Depa nak paksa orang Islam suruh pakai bikini, so pakai lagu depa pakai. Yang perempuan Islam ni pakai tutup semua lah, nampak benda boleh nampak muka, nampak tangan, baju pun buat bagi apa nama tutup, apa tak nampak bentuk badan lah apalah semua. Dia sakit tak mana, orang bukan pergi kacau orang pun. Bukan kata ni perempuan nak Islam ni pakai lagu tu bila tengah duk mandi duduk tarik kaki mereka bagi lemah ke apa-apa. Adalah satu pasal orang nak marah. Tak kacau pun. Tak, dia buat satu peraturan, tak boleh pakai lagu tu, kena pakai lagu dia paman. Anda tahu tak kata ada hotel di Malaysia yang kuat-kuasakan peraturan ni? Perancis tu jauh lah, ni Malaysia ni. Kita bawa family kita pergi cuti, duduk satu hotel apa semua. Anak kita pun yang nak duduk di hotel tu bukan pasal rumah kita tak syok. Dia nak duduk hotel tu pasal ada swimming pool, pasal di rumah ni ada longkang aja depan rumah. Jadi nama kata cuti. Budak-budak tuan-tuan, dia istilah cuti bagi budak-budak ni apa dia? Cuti ni mandi laut ataupun mandi kolam. Itu cuti. Kalau cuti pergi jalan rumah makcik aja di Kuala Lumpur, bagi mereka buat bukan cuti, baik duduk di rumah boleh main PlayStation. Main rumah makcik pergi duduk leceh daripada kalang. Bawa mereka pergi hotel, ada swimming pool, petang lagi bagi mereka terjun mandi bubak. Inilah cuti. Ayah sporting dia bagi tak? Pasal bagi mereka cuti itu macam tu. Jadi bila kita bawa pergi, kita nak memenuhi kehendak cuti anak kita ni. Bila kita pergi, bila main time nak mandi, anak kita suruh pakai seluar panjang, tutup lutut, apa semua hak lelaki. Kalau hak perempuan suruh pakai bagi tutup apa semua, pakai elok, dia rendam badan lah, ambil syarat nak cuti. Main ni supervisor ni main jalan lagu itik pulang petang main. Yang supervisor ni pun budak Melayu. Ni yang supervisor jaga swimming pool ni budak Melayu. Baik, panggil ni. Dibuka, tengok ni ada arahan pakai mesti macam ni baru boleh mandi swimming pool ni. Yang bapak ni pislotok dengan budak ni kata, abang, kita orang Islam, saya tak boleh kata apa, saya pun makan gaji. Ni budak Melayu ni, jawab macam tu. Saya buat apa? Kita panggil dia abang, dia pun panggil kita abang. Kita kata abang apa? Abang kita orang Islam. Dia pun panggil kat kita boleh, abang saya pun makan gaji. Dua-dua abang. Lalu tu dia ada. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu ni aurat ni nak kena jaga ke apa. Peraturan. Dia melingkup dengan peraturan lah. Aku orang Islam. Ni Hamil Mali ni pun keluarga Islam. Mali. Setidak-tidaknya ada benda tu lah mati dia. Setidak-tidaknya. Tak ada yang tu pun tuan. Dia kata naik. Sampai keluarga Islam ni pula nak kata abang bagi 15 minit abang start dia. Saya tak mau bergaduh, abang pergi di mana ni. Tuan-tuan, macam ni ada. Perancis jauh tuan-tuan, Malaysia ni. Punca dia apa? Tak tahu pasal agama. Tak tahu. Aurat pun tak tahu. Tak tahu pun jadi suami ni dah masuk 50 tahun lah jadi suami. Menikah umur 23, malam ni umur 73. Pasal dah suami pun 50 tahun, menikah umur 23. Matematik senang lah, 73 umur. 73 pun bini duk keluar tidak duk pakai berkembang ni. Tak tahu aurat orang perempuan, aurat dia apa, tak tahu. Main masjid bukan tak main semayang maghrib, kuliah dia balik, Aisyah pergi main balik. Tak suka dengar kuliah. Dia suka semayang jemaah raya.
Baguslah main 5 orang tu. Ilmu kena cari. Semayang dan tak tahu hukum hakam ni apa nak jadi kita ni. Kena mengaji, tuan-tuan, kena mengaji. Nak dengar Allah kata apa Al-Quran, nak dengar Nabi kata apa hadis, nak dengar, nak perbetul keluarga. Itu saja. Bukan nak pergi cakap pandai, nak pergi ceramah apa tak. Untuk kita aja. Untuk nak kuat-kuasakan peraturan Allah dalam rumah kita aja. Bini nak keluar sidai kain, ang pakai tudung apa semua dia dah keluar sidai kain. Bini kata apa dah aku umur 70 nak cemburu siapa nak tengok aku umur 70. Ang 70 dah, ang 20 dah, ang masuk pakai bawang keluar. Dia kata 69 tahun aku duk buat macam ni, yang tak pernah tegur. Hari ni yang nak tegur, hari ni kah kemarin kah masuk pakai tudung ang keluar. Tak apa tuan-tuan, pasal apa? Perubahan ke arah kebaikan dibuat. Walaupun lewat, tapi dibuat perubahan itu daripada tak buat. Berapa banyak ibu bapa hari ni yang dah duduk di usia tua makan hati. Pasal apa? Pasal tengok anak, menantu, cucu langgar hukum syarak. Tapi nak bercakap tak terbit di mulut. Pasal apa? Pasal masa dia patut didik daripada dulu dia jahil. Dia tak didik mereka. Hari ni baru dia reti sikit. Hari ni dia nak bekerja balik dia dah tak boleh. Dia pegang sepanjang tu. Dia nak kuliah. Dia pegang screwdriver. Dia nak kuliah tu tak boleh. Tak boleh. Dia nak cakap tak boleh. Ni daripada hati ni main. Tengok anak perempuan dia hari ni dah jadi eksekutif syarikat internasional, gaji 25,000 sebulan. Anak perempuan dia balik main di rumah dengan gaya moden dia, dengan tak pakai tutup aurat dia, dengan apa. Bapa ni yang sikit mata ni dah reti dah tentang hukum agama, dah tahu dah tentang benda ni. Dalam ni Allah Ta'ala yang boleh cerita macam mana ni bergelora dalam ni. Tengok anak ni, anak pun umur dah 38 dah, umur 40 dah, eksekutif syarikat internasional, gaji 25,000, balik main macam tu. Ni dalam ni macam kena makan ulang. Nak bercakap tak boleh. Dia kena cakap walaupun tak boleh, dia kena cakap. Pasal apa? Orang putih kata apa? Better late than never. Better late than never. Lambat pun tak apa daripada hang tak cakap langsung. Satu ayat, karam ni ayat bagi kat dia. Tak mau cakap depan ramai-ramai semua, panggil anak yang eksekutif international company ni, panggil dua-dua dengan dia ayah. Cakap elok atas duit ke atas apa ke, cakap elok kata ayah nak bakal satu, ayah cukup bangga dengan pencapaian yang hang dapat hari ni. Ayah cukup bangga dengan. Ayah nak ceritakan satu saja, hasrat hati ayah. Kalau boleh sebelum ayah pejam mata, ayah nak tengok orang pakai tudung. Mana tu cukup ke tak? Tak mau panjang lah. Dia terkejut tengok kita biji mata terbuka luar, lagu tu dia dengar. Wah, pula dah. Tak pernah cakap lagu dia apa-apa. Biarlah dia nak ingat apa-apa. Cakapnya tu. Nak cantik lagi tuan-tuan. Lepas keluar dalam tu. Lepas keluar dalam kata ayah bangga dengan. Lepas keluar dalam kata ayah nak tengok sekali sebelum ayah pejam mata. Ang pakai tudung tutup aurat. Lepas tu bagi ayah mata keluar sikit. Kalau perlu potik 5 pun potik lah dulu. Ni pasal nak tambah impact dalam dia ni. Kalau perlu dia genuine ni ayat mata, betul ni ayat mata keluar. Kalau tak boleh, balik kecil ni. Balik kata bagi nampak ayat mata tu keluar. Tak ada yang tu. Biar dia pun tengok. Itu bangkit daripada ni tu masuk ala Allah. Tak apa, dia balik pergi seminggu dia duduk melengung ke, sebulan dia duduk melengung ke apa, pegang dia dah. Hari kita mati tu ni, dia patah telefon main ni, ayah orang tak ada dah. Biar pertama benda main ke kepala dia, pak kata apa? Pesan ayah itu ni, ayah nak tengok juga aku pakai tudung sebelum dia mati. Tak main dalam kepala dia, walaupun kita dah mati, biarlah itu hari pertama dia pakai tudung. Tak apa, better late than never. Itu serius untuk benda ni, serius.
Sedih kita tengok ni keadaan orang Islam hari ni. Dia jadi balik trend lama ni. Jadi balik. Anak-anak buka balik tudung. Jadi balik lah ni. Merintih hati kita tengok ni. Awak ni duk jadi terbalik ni. Awak ni duk jadi macam tu. Merintih hati kita. Lebih merintih lagi apabila kita jumpa kawan kita. Kita duk jumpa di masjid. Tengok-tengok anak perempuan dia macam tu. Merintih hati kita. Dan dia pun malu dengan kita. Ya Allah, jumpa ustaz, bini anak dia lagu ni. Allah Tuhan, ini bukan trend, ini bukan fashion, ini bukan apa, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena buat. Saya pesan diri saya ke tuan-tuan semua, setidak-tidaknya Ramadan ni menjadi titik perubahan kita, insyaAllah. Cukup. Setidak-tidaknya Ramadan ni menjadi titik perubahan kita. Kekuatan untuk nak cakap ke anak ada, dan di pihak anak-anak kekuatan untuk nak berubah itu ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita. Nah, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung ayat 97 surah An-Nisa. Kalau kuliah kita ada bulan 11, kita sambung pada bulan 11. Kita mengambil kesempatan di sini mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kalau sepanjang kuliah di sini saya ada buat sesuatu yang tak menyenangkan hati tuan-tuan. Itu adalah terlahir daripada kelemahan saya. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk menyeru diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama lipat gandakan ibadah bulan Ramadan ini. Dan tidak terlalu awal untuk saya ucap selamat hari raya. Nah, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.